Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video rakaman di mana Idrus Ramli yang lazim diberi gelaran Singa Aswaja di Indonesia dalam sebuah program agama di Malaysia baru-baru ini membuat kenyataan bahawa di Indonesia rokok adalah halal di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia hanya diharamkan oleh Wahabi. Beliau juga berkata hukum rokok tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Justru tidak ada dalil yang mengharamkan rokok. Ia dihukum makruh tanzih di sisi mazhab Asy-Syafi'i berdasarkan kaedah kias. Dikiaskan kepada hukum makan bawang. Dan boleh saja merokok asalkan selepas itu dibersihkan mulut. Ayuh kita tonton video yang dimaksudkan. Kemudian saya berikan ulasan dan kritikan. Kalau tidak ada kias, ya tidak bisa berkembang. Karena semuanya kias. Ini contoh ya, case yang yang sekarang kalau di Malaysia, beza di Malaysia dengan Indonesia. Rokok. Kalau kiai-kiai di Indonesia, rokok itu halal. Tapi kalau ulama-ulama Malaysia haram. Haram. Padahal nas Al-Quran hadis gak ada itu. Dasarnya kias. Dan mazhab Syafi'i hukumnya makruh tanzih. Saya dulu waktu Mufti Johor yang dulu Datuk Nuh Gadot ke Surabaya 3 hari sama saya di Surabaya. Kiai, kenapa di sini banyak orang merokok? Loh, kenapa? Di sini nih yang merokok Ahlus Sunnah berarti. Yang mengharamkan rokok itu Wahabi. Masa begitu? Iya Datuk. Kalau di Johor malah rokok diharamkan. Di sini halal. Loh, kan haram. Mana ada dalil yang mengharamkan? Nggak ada. Nggak ada. Semuanya pakai kias. Dan kias yang paling cocok itu memang yang makruh itu. Dikiaskan dengan orang makan bawang. Karena membuat mulut itu bau. Tapi orang makan bawang, mulut bau, pakai sikat gigi dah hilang. Rokok sikat, asalkan rajin sikat gigi. Karena saya dulu pernah merokok 7 tahun. Dan agak bau memang kalau bangun tidur itu. Tapi masih di pondok dulu, kan anak-anak pondok pernah merokok dulu di pondok di Jawa. Gak pernah ini, karena orang di Jawa ini. Nggak bisa ini, berarti kurang mantap pondoknya. Kalau belum bisa merokok, kurang mantap berarti pondoknya. Kalau saya sampai rokoknya diamalkan juga di pondok dulu itu 7 tahun. Nah, ini sebenarnya kan dasarnya kias juga kan itu. Yang masalah rokok. Tapi kita agak bicara rokok lah ya. Baik, beberapa ulasan dan kritikan. Pertama, tidak benar bahawa hukum merokok tidak ada dalam Al-Quran. Merokok, apa jua jenisnya seperti menghisap paip, curut, shisha, hukah, rokok elektronik dan vape adalah sesuatu yang disepakati oleh para ahli perubatan sebagai amat memudaratkan kesihatan. Mereka cuma berbeza pendapat apakah mudarat itu dan bagaimana ia memberi kesan kepada individu yang berbeza-beza. Atas dasar ini, maka hukum merokok apa jua jenisnya adalah haram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 195 surah Al-Baqarah. Ayo sama-sama kita baca. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Yang maksudnya, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 29 surah An-Nisa, surah yang keempat, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Maksudnya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Larangan dalam 2 ayat ini membawa hukum haram, bererti haram merokok apa jua jenisnya. Kedua, tidak benar bahawa hukum merokok tidak ada dalam hadis. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad,
Ibnu Majah, Ad-Daraqutni dan selainnya dengan darjat yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, juga merupakan hadis yang ke-32 daripada himpunan hadis 40 oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirara, yang bermaksud tidak boleh berbuat mudarat mahupun menyebabkan mudarat. Sabda Rasulullah tidak boleh berbuat mudarat merujuk kepada perbuatan merokok oleh perokok itu sendiri, apa jua jenisnya, kerana ia memudaratkan diri sendiri. Sementara sabda Rasulullah tidak boleh menyebabkan mudarat juga merujuk kepada merokok kerana ia menyebabkan mudarat kepada orang di sekelilingnya atau apa yang disebut sebagai secondary smokers. Bahkan saya ada membaca hasil kajian yang menyatakan merokok apa jua jenisnya lebih membahayakan orang di sekeliling berbanding perokok itu sendiri. Di sini terdapat perbezaan. Ya, katakanlah seseorang itu dia ambil gula dalam jumlah yang banyak. Okay, bila dia ambil dalam jumlah yang banyak, ia akan memberi mudarat kepada kesihatan dirinya sendiri. Katakanlah orang itu ambil garam dalam jumlah yang banyak. Garam itu akan memudaratkan dirinya sendiri. Tetapi rokok, apa jua jenisnya, ia memberi mudarat kepada dirinya dan juga kepada orang di sekeliling. Justru orang yang merokok, apa jua jenisnya, bukan sahaja membawa mudarat kepada diri sendiri, tetapi juga kepada orang di sekelilingnya. Di sini juga kita dapat lihat sejauh mana perokok, apa jua jenisnya, menyayangi ahli keluarganya. Tidaklah seseorang itu dapat dikatakan menyayangi ahli keluarganya apabila dia merokok, kemudian bergaul dan mencium ahli keluarganya sehingga menyebarkan bahaya secondary smokers kepada mereka. Di sini saya maklum, ada sebahagian orang yang telah berhijrah daripada rokok kepada vape atau e-cigarette dan mereka berkata ia kurang bahaya ataupun minimum mudaratnya, ya. Saya berkata ia tetap bahaya, ia hanyalah beralih daripada sebelum ini menghisap asap daripada exhaust bas atau lori kepada menghisap asap daripada exhaust kereta atau motor. Ia tetap juga berbahaya. Kemudian ada juga yang berkata vape ni tak ada apa pun, tak ada apa. Ia tidak ada apa-apa kepada anda sebab anda sudah biasa menghisap vape atau e-cigarette. Bagi orang yang tak biasa macam saya, alhamdulillah, kita masih dapat bau vape ataupun e-cigarette itu, ya. Jadi sebab saya alhamdulillah biasa menegur kawan-kawan ke pilot, co-pilot yang menghisap vape, lalu mereka biasa akan kata ini tak ada apa-apa pun. Saya kata ada sebab saya boleh bau. Bagi orang yang sudah biasa, sebab dia sudah biasa dengan baunya, dia tidaklah merasainya ataupun mengesannya. Tetapi bagi yang tidak menghisap macam saya, kita boleh tahu bahawa mereka menghisapnya. Bila mereka cakap saja, bau yang keluar daripada mulut itu dapat kita kesan, ya. Jadi secondary smokers ni sesuatu yang sangat bahaya. Saya maklum daripada kawan-kawan yang bekerja di hospital yang ada isteri yang dirawat dengan kanser paru-paru atau kanser tekak apa sebagainya. Bila diselidiki dia tidak merokok. Tapi doktor second question akan tanya, suami merokok ke? Ya, suami merokok yang pass the poison to the wife, ya. Jadi kalau anda menyayangi ahli keluarga, berhentilah daripada merokok apa jua jenis rokoknya. Baik, kembali kepada hadis la darara wa la dirara. Perkataan la yang bermaksud tidak boleh menatijahkan hukum haram. Ketiga, di sana terdapat dalil-dalil lain yang menyebabkan merokok apa jua jenisnya adalah haram. Seperti pembaziran, di mana orang yang membazir itu saudara syaitan. Menzalimi hak orang yang berada di bawah tanggungannya. Maksudnya di sini, bagi sebahagian orang yang menghadapi kekangan kewangan, duit nafkah yang sepatutnya disalurkan kepada ahli keluarga, disalurkan pula kepada rokok. Sehingga ahli keluarga menjadi mangsa, ya. Bagi contoh, isteri anak-anak mungkin makan nasi timur dengan kicap. Kenapa? Suami tak ada duit. Tapi suami duk isap rokok. Kan? Jadi bagi mereka yang ada kekangan kewangan, kekangan ekonomi, sangatlah tidak patut, bahkan macam ni, haram, salah satu sebab haram,
suami itu merokok, padahal dengan dia merokok itu dia telah membataskan, dia telah meminimumkan nafkah yang sepatutnya diberi kepada isteri dan anak-anak. Kadang-kadang tengok anak pakai pakaian yang sangat menyedihkan, pakaian sekolah yang sudah 2-3 tahun ke apa dah ketat pun pakai lagi. Kenapa? Oh, suami tak ada duit. Tapi suami dah isap ukur. Suami dah isap ni kan. Jadi inilah maksudnya dia tadi. Salah satu sebab ia haram ialah pembaziran. Nombor 2, ia menzalimi orang yang berada di bawah tanggungan perokok itu. Kemudian menyalahguna tubuh badan yang sebenarnya adalah milik Allah. Kita ni milik Allah. Bukannya kita boleh buat sesuka hati dengan tubuh badan kita ini. Kemudian membantu ekonomi kaum kafir dan menghambakan diri kepada asap. Padahal kita manusia hanya boleh menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dalil-dalil ini bukan saya yang buat-buat sendiri, tapi boleh dirujuk dalam fatwa-fatwa pelbagai institusi agama, baik dalam atau luar negara. Oleh itu sangatlah aneh apabila Idrus Ramli berkata tidak ada dalil. Mungkin dia cari perkataan rokok dalam Al-Quran kot. Yang tu susahlah kan. Baik. Keempat, jika kita dengar secara cermat video tadi, Idrus Ramli berkata tidak ada dalil yang mengharamkan rokok. Yang ada ialah kias. Yang ini dikiaskan kepada hukum makan bawang yang menyebabkan mulut berbau. Aduh. Para penonton yang dirahmati Allah, apabila disebut dalil, maka ia bererti sumber hukum dalam syariat Islam. Dan sumber hukum yang ini dalil tidak terhad kepada Al-Quran dan hadis. Ada dalil-dalil lain seperti ijma', kias, pendapat para sahabat, kemaslahatan umum, uruf dan sebagainya. Oleh itu, apabila Idrus Ramli berkata ataupun mengkiaskan hukum rokok kepada hukum makan bawang sehingga hukum merokok menjadi makruh sebagaimana hukum makan bawang menjadi makruh, itu adalah dalil. Penggunaan kias dalam kes itu adalah dalil. Jika orang awam tidak tahu kias adalah salah satu dalil hukum Islam, maka mereka dimaafkan kerana mereka sememangnya orang awam. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, jika seseorang yang dinobatkan sebagai ustaz, kiai, bahkan singa azwaja, tidak tahu bahawa kias adalah salah satu dalil hukum Islam, kalian boleh fikir sendirilah ya. Kemudian, hukum makan bawang hanya menjadi makruh apabila hendak ke masjid kerana baunya yang mengganggu. Ia bukan makruh sepanjang masa. Kemudian, jika orang yang makan bawang membersihkan mulutnya sebelum ke masjid, maka tidaklah menjadi makruh baginya untuk makan bawang sebelum itu. Bahkan ada juga yang berkata yang dimaksudkan dalam hadis yang membicarakan tentang bawang dan pergi ke masjid itu, ia merujuk kepada bawang mentah dan bukannya bawang yang telah dipotong-potong yang dimasukkan dalam masakan. Bawang mentah maknanya makan bawang begitu saja ke makan bawang putih macam tu saja ya. Ringkasnya, hukum makan bawang adalah mubah, adalah harus, melainkan jika seseorang itu hendak ke masjid tanpa membersihkan mulutnya, maka ia menjadi makruh. Jika hukum merokok dikiaskan kepada hukum makan bawang, mesej halus yang ingin disampaikan adalah hukum merokok adalah mubah, hanya berubah menjadi makruh apabila perokok itu hendak ke masjid tanpa membersihkan mulutnya. Sikat gigi yang Idrus Ramli sebut tu, gosok gigi lah. Okay? Di sini kita dapat lihat bagaimana Idrus Ramli cuba secara halus untuk menghalalkan rokok. Kerana sebagaimana yang beliau sendiri katakan, Ahlus Sunnah di Indonesia menghalalkan rokok. Maka apabila hukum rokok dikiaskan kepada bawang, maka hukum merokok adalah mubah kecuali apabila hendak mendatangi masjid. Sebagaimana hukum makan bawang adalah mubah kecuali apabila hendak mendatangi masjid. Kemudian, sebagaimana dibolehkan makan bawang jika seseorang itu membersihkan mulutnya sebelum ke masjid, maka dibolehkan juga merokok jika seseorang itu membersihkan mulutnya, gosok gigi ke, kumur-kumur dengan Listerine ke apa ke, sebelum ke masjid.
Dengan cara ini, beliau dapat menghalalkan dan memubahkan hukum merokok dalam rangka membela mereka yang kononnya Ahlus Sunnah di Indonesia. Di sini ada satu catatan penting kepada para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang dikatakan oleh Idrus Ramli hanya benar bagi kelompok dia sahaja. Saya yakin ramai ustaz, kiai dan agamawan di Indonesia tidak merokok dan mengharamkan rokok. Maka janganlah kerana fatwa Idrus Ramli ini kita mengkritik semua ustaz, kiai dan agamawan di Indonesia. Kelima, Idrus Ramli juga mengatakan hukum merokok dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah makruh tanzih. Dalam kotak description, saya kemukakan link untuk tulisan Ustaz Abdul Kadir bin Sahak bahawa yang benar dalam mazhab Asy-Syafi'i hukumnya adalah haram. Bahkan ada seorang ulama Syafi'iyah yang melaknat orang yang mereka cipta rokok itu, ya. Dipersilakan merujuk ke sana. Baik, demikianlah 5 ulasan dan kritikan saya. Apa yang jelas, hukum merokok tiada kaitan dengan Ahlus Sunnah atau Wahabi. Ia diharamkan oleh dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Di sini kita juga dapat menilai sejauh manakah ciri-ciri ilmiah Idrus Ramli yang dinobatkan sebagai singa aswaja. Ke tak ada apa ke kan? Okey, dan poin terakhir dalam kesimpulan ini, sekali lagi saya ulangi, hal ini hanya khusus bagi Idrus Ramli dan bukannya para ustaz, kiai dan agamawan di Indonesia. Oleh itu, apa yang dikatakan, yang difatwakan oleh Idrus Ramli seorang, janganlah pula kita blanket cover, ya. Kita kata inilah semua, inilah pandangan para ustaz, para tokoh, para kiai dan agamawan di Indonesia. Ya, tidak betul begitu. Ini adalah pandangan beliau sahaja. Baik, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.